Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Zakaria sebagai salah seorang daripada peserta EVOS, dan pada hari ini saya akan berkongsi tentang satu topik, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi istiqamah dalam setiap amalan. Okey, sebelum tu, pernahkah anda semua tanya-tanya macam mana kita nak istiqamah dalam setiap amalan yang kita lakukan, walaupun amalan tu sangat mudah? Okey, sebelum tu marilah kita sama-sama menyelami apakah sebenarnya maksud istiqamah itu sendiri. Baiklah, seterusnya kita akan mengetahui dengan lebih lanjut apakah sebenarnya dimaksudkan dengan istiqamah. Baiklah, istiqamah bermaksud tetap teguh mengikuti satu jalan ataupun konsisten dalam setiap tindakan berdasarkan satu panduan. Dan hal ini kita boleh rujuk melalui Imam An-Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin, dan beliau menyatakan bahawa istiqamah ni ialah sentiasa mengikuti ketaatan kepada Allah, dan perkara ini disetujui oleh para ulama. Sebenarnya istiqamah ni sangat penting kerana Allah SWT telah berfirman di dalam surah Hud ayat ke-112, maka beristiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Maknanya Allah perintahkan kita untuk beristiqamah, dan apabila Allah perintahkan kita untuk beristiqamah, kita kena mengikut dan kita apa jua suruhan daripada Allah SWT. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi istiqamah ni. Yang pertama, faktor yang boleh saya kongsikan ialah kita hendaklah mencari sahabat-sahabat yang baik. Sahabat-sahabat yang baik ini mempunyai ciri-ciri tertentu, iaitu sahabat-sahabat ini akan boleh membantu kita untuk mengejar istiqamah ni. Sahabat-sahabat ini akan membantu kita untuk beristiqamah dan melakukan amal soleh, amal kebaikan, dan seterusnya akan memudahkan diri kita untuk beristiqamah. Dan sahabat-sahabat yang baik ini akan sentiasa mengajak kita ke arah kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan satu yang berbunyi, mesti kita semua tahu perkataan ini. Jika kita berkawan dengan seorang penjual minyak wangi, maka kita akan dapat tempias wangiannya itu. Tetapi jika kita berkawan dengan seorang tukang besi, maka percikan api daripada besi itu akan terkena pada baju kita dan akan carikan baju kita. Okey, seterusnya faktor yang kedua ialah kita hendaklah membentuk suasana masyarakat di sekeliling kita yang harmoni dan produktif, kerana suasana yang sebegini akan memudahkan diri kita untuk melakukan amal ibadah. Kerana masyarakat yang produktif ini sebenarnya memangnya akan sentiasa menerima sesuatu daripada masyarakat yang lain. Jadi apabila kita melakukan istiqamah, masyarakat di sekeliling kita akan membantu kita, dan seterusnya kita akan dapat mengajak masyarakat yang lain untuk bersama-sama beristiqamah dalam melakukan amalan. Dan hal ini kerana apabila kita melakukan istiqamah secara berkumpul ataupun berjemaah, hal itu sebenarnya lebih baik daripada kita melakukan secara bersendirian. Baiklah, faktor yang terakhir ialah sebelum kita beristiqamah, kita sebenarnya kena mempunyai ilmu. Hal ini kerana ilmu itu sangat penting, kerana seseorang itu akan dibentuk dengan apa yang ada di fikirannya. Apa yang ada di fikirannya itu ialah ilmu yang ada di fikirannya itu. Hanya dengan ilmulah seseorang itu akan dapat tentukan mana satu yang buruk dan mana satu yang baik. Dan apabila kita sudah mempunyai ilmu, maka barulah kita boleh beramal. Dan apabila kita beramal, barulah kita boleh beristiqamah dengan ilmu yang kita ada itu. Okey, sebenarnya kita kena sentiasa mencari ilmu ni. Ilmu ni ada di mana-mana juga. Kita yang kena mencarinya. Kita boleh mencari ilmu ni melalui majlis-majlis ceramah, kan. Mungkin ada ustaz-ustazah yang sentiasa menerapkan kepada pelajar-pelajarnya kepentingan ilmu ni kepada diri kita sebagai seorang manusia. Kerana ilmu ni akan selalu dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita. Dengan dengan adanya ilmu, kita akan dapat mengetahui sebab-sebab ganjaran, hikmah
atas setiap apa yang diperintahkan Allah kepada kita, dan kita akan dipermudahkan segala urusan, dan urusan kita untuk beristiqamah tu sebenarnya akan dipermudahkan oleh Allah dan berkati amalan yang kita buat tu. Kerana sesungguhnya istiqamah ni adalah satu perkara yang dituntut dan Allah suka, dan Allah perintahkan kepada diri kita sebenarnya. Dan akhir sekali, marilah kita sama-sama semua beristiqamah dalam amalan kita, dan supaya kita mendapat keredaan daripada Allah dalam setiap apa jua yang kita lakukan. Dan ini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dan berbunyi, sebaik-baik amalan kepada Allah ialah satu perbuatan ataupun amalan yang dikerjakan secara berterusan walaupun sedikit. Dan ini kita boleh definisikan sebagai istiqamah. Sebagai istiqamah, kita melakukan sesuatu secara berterusan walaupun ia sedikit. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أخي لن تنال أخي لن تنال أخي لن تنال علما أخي لن تنال أخي لن تنال أخي لن تنال علما إلا بستة إلا بستة إلا بستة إلا بستة ذكاء وحرص واجتهاد ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة 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 وإنشادي أستاذ وإنشادي أستاذي وطول الزمان. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Amirul Ashraf, salah seorang daripada ahli ejen Revolusi Solihin atau lebih dikenali sebagai EVOS. Jadi pada malam ni saya ingin berbicara tentang satu topik yang agak menarik, iaitu berkenaan dengan sains daripada perspektif Islam. Okey, jadi sebenarnya Islam dengan sains ni tak pernah bercanggah. Sebab itulah ada sebahagian daripada saintis yang ateis, saintis yang tak percaya pada Tuhan. Tapi apabila mereka mengkaji Al-Quran dari sudut saintifik, mereka masuk Islam. Sebab mereka tak nampak langsung Al-Quran ini bercanggah dengan sains, dan mereka yakin bahawa Al-Quran ini memang daripada pencipta alam semesta, dan memang itu juga adalah yang kita yakin. Jadi nak berbicara tentang topik ni, saya ingin memetik sebuah buku karya Dr. Daniel Zainal Abidin, iaitu seorang tokoh yang sentiasa memberi ceramah dalam rancangan TV Halaqah. Buku ini bertajuk The Power of Al-Quran. Okey, jadi saya ingin mengambil beberapa petikan ayat saja, saya tak mengambil keseluruhan ayat. Dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa wa anzalnal hadid. Dalam tafsir bahasa Melayunya ialah, dan kami telah menurunkan besi. Persoalannya, kenapa turunkan besi? Besi kita bukannya jumpa di atas langit. Kita korek dalam tanah, lepas tu kita jumpa besi. Kenapa turunkan besi? Okey, jadi nak menjawab soalan ni, sebenarnya nak mencipta besi ni memerlukan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Dan suhu dan tekanan ni tak mampu dicapai oleh bumi. Malahan matahari pun tak cukup nak sampai suhu dan tekanan ni. Kena ada planet yang lebih besar saiznya daripada matahari, yang suhu dan tekanan dia memang sangat tinggi, barulah besi ni boleh tercipta. Jadi kita ada belajar dulu bahawa bintang ni satu masa akan mengalami letupan supernova. Maka apabila bintang ini meletup, cebisan-cebisan yang ada besi tu akan berterbangan terapung-apung di angkasa, dan akhirnya apabila masuk ke dalam atmosfera bumi akan ditarik turun ke bumi. Dan sememangnya itulah wa anzalnal hadid, dan kami yang menurunkan besi. Itu satu. Yang kedua pula, dalam surah An-Naba, wal jibal autada, dan gunung ganang sebagai pasak. Kenapa pasak? Pasak ni ibaratnya macam kita ambil paku dan kita ketuk kat dalam papan. So paku tu ada bahagian atas, ada bahagian bawah. Tapi kenapa gunung tu dikaitkan dengan pasak? Sebenarnya kalau kita tahu gunung tu kita nampak tinggi di bahagian atas ni, sebenarnya gunung tu memang ada bahagian bawahnya juga. Sebab tu lah Allah SWT gunakan pasak. Bagaimana paku
yang dimasukkan ke dalam papan ada bahagian atas, ada bahagian bawah. Macam tu juga gunung, ada bahagian atas, ada bahagian bawah tu. Jadi yang terakhir, saya ingin memetik ayat pun, dan tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya bumi dan langit itu dahulunya satu. Jadi apabila kita berfikir sejenak, sebenarnya ayat ni dia tak lari dengan teori Big Bang. Dan bab kata Dr. Zakir Naik, apa yang beliau kata, teori Big Bang iaitu teori berkenaan dengan penciptaan alam semesta ni dah menjadi satu fakta, bukan lagi semata-mata teori. Jadi nampak tak betapa sains dengan Islam tu tak bercanggah antara satu sama lain. Al-Quran tu dia tak bercanggah dari sudut sains kerana Allah lah yang menciptakan bumi ni. Jadi dengan mempelajari sains, terutamanya kita sebagai pelajar asasi sains, sebenarnya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita lagi nampak macam mana dunia ni berfungsi. Kita lagi nampak daripada orang yang tak faham sains. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan semata-mata belajar agama. Belajar agama pun perlu juga. Tapi kita pada masa yang sama kena belajar sains supaya kita dapat lihat betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wahai rakan-rakan sekalian, saya ingin menyeru, dalam kita mempelajari sains ni bukanlah semata-mata kita nak kejar markah, tapi apa yang penting kita nak mendekatkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaiknya, belajar sains untuk memperkukuhkan iman diri, dan belajar sains supaya kita dapat sebarkan ilmu-ilmu ni secara tak langsung menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak hampa rasa down ke, stres ke? Tak kisah sebab kalau main bola ke, sebab dapat result yang rendah ke, sebab kalau main game ke. Savage! Tak kisah. Mesti pernah kan? Jadi pertama sekali, bila kita down, kita stres, mesti akan ada orang yang datang dan orang kata doa lah, sebab dengan doa kita dapat apa yang kita nak. Jadi hari ni kita akan cakap macam mana doa yang betul-betul baik, dan juga adab-adab berdoa dan cara-cara berdoa yang perlu kita amalkan supaya doa kita makbul dan juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, kalau kita nak berdoa, kita berdoa dengan penuh rasa rendah diri dan lemah. Kita anggap diri kita yang tak ada apa-apa. Kita letakkan Allah sebagai satu-satunya tempat kita bergantung. Dan kita doa, kita gunakanlah bahasa yang paling elok dan kita ungkapkan setiap satu apa yang kita berhajatkan. Dan sebagai contoh lah, kalau kita nak minta sesuatu kepada orang, takkan kita nak minta dengan nada yang keras dan juga dengan keadaan yang kurang ajar macam Maya. What? Okay, yang kedua adalah kita perbanyakkan doa ketika waktu kita senang. Bukannya waktu kita susah baru kita doa, tapi kita doa awal lagi sebelum kejadian yang kita akan tempuhi nanti. Contohlah, kalau kita nak exam 2 tahun lagi, kita doa start lah ni. Maksudnya kita doa lah apa yang kita hajatkan untuk masa depan, supaya senang untuk Allah memudahkan ketika waktu susah. Contohnya kita sentiasa doa, waktu kita senang kita sentiasa doa, tambahkanlah rezekiku, tambahkanlah rezekiku. InsyaAllah ketika kita susah, Allah akan tambahkan rezeki kita. Okay, pernah tak kita jumpa orang macam ni? Kita kata kat dia, esok nak exam ni? Awak main game ni? Dia akan jawab, aku dah doa lah tadi, jadi insyaAllah esok aku masuk exam straight A. Jadi kat sini adab ketiga ialah kita mestilah susuli doa kita dengan usaha. Kerana usaha dan doa ini bergerak berpasangan, yang mana kita perlulah berdoa dan juga berusaha. Tanpa usaha, macam mana Allah nak kabulkan doa kita? Ya, Allah boleh kabulkan doa kita macam tu je. Allah boleh jadikan sesuatu daripada tak ada apa, dan apa yang Allah kata jadi, maka jadilah. Tapi Allah juga pernah berkata, Allah tak akan mengubah sesuatu kaum sehinggalah dia mengubah diri dia sendiri. Jadi kita mestilah tunjukkan usaha kita di samping dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita dapat amalkan segala cara-cara dan juga adab-adab berdoa yang tepat agar doa kita sentiasa diterima dan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, ingatlah, sedosa mana pun kita, banyak maksiat mana pun kita lakukan, kita kena ingat bahawa rahmat Allah itu lebih besar daripada kemurkaannya, dan Allah sentiasa bersedia untuk menyelimuti kita dengan keampunannya. What's up guys? What is on the news today? Okey, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Arifi atau lebih dikenali sebagai Mak P di pasaran ini dan salah seorang daripada peserta EVOS pada tahun ini. Dalam video ini saya ingin berikan satu perkongsian tentang dilema yang telah dilalui oleh pelajar ataupun remaja. Namun begitu mereka langsung tidak menyedari yang dilema ini telah berlaku dalam kalangan kita. Apakah dilema itu? Namun sebelum itu saya ingin bertanyakan kepada anda. Pernahkah anda merasakan seperti yang aku tak solat, tapi aku mendapat result yang cemerlang?
Aku selalu berbuat maksiat. Tapi dalam lecture aku mudah faham. Dan aku juga selalu berbuat zalim kepada masyarakat, orang sekeliling, tapi aku tetap mendapat banyak anugerah. Pernahkah kita lalui benda itu? Atau mungkin kita yang lalui, mungkin kawan-kawan kita ataupun orang sekeliling kita. Sebenarnya, walaupun kita menganggap itu adalah kejayaan ataupun satu nikmat dan pemberian Allah kepada kita, namun jangan lupa, ia sebenarnya adalah satu ujian dahsyat yang mungkin bertukar menjadi istidraj. Apa itu istidraj? Apa itu istidraj? Istidraj, ia adalah penaan yang Allah berikan tanpa putus kepada seseorang walaupun dia bukan seorang hamba Allah yang taat kepadanya. Malah dia adalah ahli maksiat. Namun bagi mereka, pemberian itu dianggap sebagai nikmat yang melimpah ruah. Tanda Allah sayang kepada mereka lah kononnya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menghalang kita mencari kejayaan. Tetapi cuba kita fikirkan sejenak, sejauh mana ikhlas dan betulnya jalan yang kita ambil untuk mencapai sesuatu kejayaan itu. Sebenarnya di sinilah ujian Allah pada kita tanpa kita sedar. Inilah istidraj dan inilah juga hakikat kebencian Tuhan kepada kita. Kita sahaja yang tidak sedar akibat lain yang dibuat dengan anggapan bahawa Allah sayang kepada kita. Okey, sekarang saya ingin berkongsi satu cerita tentang seorang pelajar di sekolah berasrama yang merasakan dirinya ini telah melalui istidraj. Di sekolah dia memang suka study, dia selalu tolong rakan-rakannya study. Tetapi ketika dia di asrama, perangai dia tidaklah sebab itu. Dia suka fly dan dia suka ragging junior. Dan ketika waktu antara maghrib dengan isyak itu, dia akan study sehingga kan isyak itu dia tangguhkan dulu untuk study dan dia selalu solat isyak lewat. Rutin harian ini selalu dilakukan oleh dia. Dan result exam dia time form 4 dan pada awal tahun form 5 sangatlah cemerlang. Namun begitu, pada satu hari, sekolah telah menjemput seorang ustaz datang ke masjid sekolah dia untuk berikan ceramah tentang istidraj. Dan dia mendengar ceramah itu dan dia merasakan yang istidraj itu sangat berkait dengan dirinya. Sejak hari itu, dia telah berubah. Dia tidak lagi membuli junior-juniornya dan dia telah menjaga solat isyaknya dengan baik. Sehingga kan ketika exam raya, selepas exam raya, dia mendapat result yang tidak begitu cemerlang. Dan dia merasakan yang istidraj ini tidak berlaku kepada dirinya. Dan begitu dia berfikir kembali yang mungkin ini adalah ujian Allah padanya. Kerana Allah ingin menguji adakah dia tetap akan istiqomah untuk menjaga solatnya. Dan alhamdulillah ketika mendapat result SPM dia sangat cemerlang dan dia telah mendapat beasiswa yang tersohor. Di sini kita sudah nampak yang istidraj memang akan memberi kita satu nikmat ataupun kejayaan dalam memadai dengan usaha dan amalan kita. Jika kita study tetapi kita tidak solat dan mendapat result cemerlang, mungkin kejayaan kita itu tidak diredai oleh Allah. Dan perkara itu adalah perkara yang kita tidak mahukan. Dan setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi bagaimana kita boleh mendapat pahala daripada rutin harian yang kita lakukan setiap hari. Apabila kita bangun tidur pada waktu pagi, kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Rutin seterusnya yang kita lakukan adalah memasuki tandas. Apabila kita memasuki tandas, juga telah diberikan doa supaya kita amalkan, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kita juga perlu ingat bahawa apabila kita memasuki tandas, hendaklah dimulakan dengan kaki kiri, dan apabila kita keluar tandas, dimulakan dengan kaki kanan. Seterusnya, sebagai seorang pelajar, kita mestilah banyak waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu. Alangkah baiknya kalau kita memulakan setiap pelajaran kita dengan membaca doa, seperti mana yang kita baca seketika waktu di sekolah dahulu. Seterusnya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan harian kita adalah makan dan minum kita. Kita perlulah memastikan setiap
uh, makan dan minum kita dimulakan dengan bacaan doa seperti mana yang kita semua tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dan akhir sekali, sebelum kita tidur, hendaklah kita juga mengamalkan bacaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bismikallahumma ahya wa amut. Sebagai tambahan, antara amalan yang boleh kita lakukan dalam rutin harian kita adalah membaca surah Al-Mulk. Selain daripada itu, amalan yang kita boleh lakukan sebelum kita tidur adalah membaca surah Al-Kafirun. Seperti dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah surah Al-Kafirun, kemudian tidurlah setelah itu. Sesungguhnya ia adalah pelepasan daripada syirik. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang ujian. Okey, saya yakin ramai di antara kita yang selalu salah sangka. Kita rasa bahawa ujian Allah ni hanya dalam bentuk musibah, hanya dalam bentuk dugaan, hanya dalam bentuk cabaran. So, kalau kita ada mindset macam tu, mesti kita akan selalu bandingkan diri kita dengan orang lain. Contohnya macam kita rasa, bestnya kawan kita ni setiap tahun pergi melancong luar negara, ada kereta mewah, hidup pun senang, keluarga pun happy. Lepas tu kita bandingkan pula dengan diri kita. Kita rasa, kenapa Allah selalu uji aku Aku ni hidup miskin je, keluarga pun tak bahagia. Allah ni tak adil lah, Allah tak sayang kat aku ke? Na'udzubillah. Kan kat situ kan kita dah buruk sangka dengan Allah. Okay, jadi kita kena yakin bahawa setiap orang dalam dunia ni pasti akan diuji oleh Allah. Tak ada seorang manusia pun yang lari daripada ujian Allah. Sebagai contoh, mungkin ada setengah orang tu dia diuji dari segi kemiskinan, dari segi lambat belajar, dari segi keluarga tak bahagia. Tapi jangan pula kita ingat orang yang bahagia tu, keluarga dia bahagia, dia tak diuji oleh Allah. Allah uji dia dari segi kebahagiaan dengan cara Allah nak tengok, dia ingat tak dekat aku? Dia ingat tak dekat zat yang memberikan dia kebahagiaan itu? Kalau orang tu dia tak ingat kepada Allah, dia tak ingat di mana dia lalai dengan kebahagiaan dia, maka dia gagal lah. Dia gagal dengan ujian dia. Sebagai contoh, kita boleh ambil kisah Qarun. Dia diberikan dengan nikmat kekayaan. Setelah dia berdoa kepada Allah, dia nak kekayaan, Allah bagi dia kekayaan, lalu dia lalai, lalu Allah tenggelamkan dia dalam perut bumi. Jadi itulah balasan Allah beri kepada orang yang lalai dan orang yang gagal dalam ujian yang Allah berikan kepada dia. Jadi sebagai penutup kepada sharing saya ni, saya nak mengingatkan kita semua bahawa tak ada siapa pun yang akan lari daripada ujian Allah. Ada setengah orang, dia bila diberi ujian, dia sabar, dia meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah, dia redha dengan ujian yang Allah beri. Ada setengah orang juga, dia memberontak, dia meronta-ronta kan. So, yang bezakan kita semua adalah cara kita react dengan ujian yang Allah beri kepada kita itu. Okay, jadi last kali saya nak tambah juga, kita kena yakin Allah dah janji kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan hamba-hambanya melainkan dia mampu. So Allah dah tahu the best dah untuk kita. Allah bagi ujian kat kita tu sebenarnya Allah nak kita repent, Allah nak kita bertaubat, kembali kepada dia. So kalau Allah tak bagi kita ujian tu, mungkin kita tak akan sedar, mungkin kita akan sentiasa dalam kelalaian. Okay, sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi satu amalan
yang biasanya kita baca dalam alamat surat yang dinamakan sebagai Sayyid al-Istighfar ataupun penghulu segala istighfar. Terdapat hadis mengenai Sayyid al-Istighfar, yakni hadis daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Sayyidul istighfar an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maksudnya, Sayyid al-Istighfar hendaklah kamu mengucapkan, Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku di atas perjanjian-Mu dengan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku dan aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku ini kerana tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam kitab Fath Al-Bari, Imam Ibn Hajar menakalkan perkataan Ibnu Jamrah yang mengatakan bahawa di dalam hadis ini Nabi SAW telah menghimpunkan sini makna-makna serta lafaz-lafaz yang indah, dengan itu melayakkan ia degalah sebagai penghulu segala istighfar. Di samping itu juga terdapat padanya ikrar kepada Allah yang esa akan keesaannya dan ubudiyah kepadanya, yakni yang hanya berhak disembah. Tambahan pula di dalamnya terdapat pengiktirafan daripada hamba bahawa Allah adalah pencipta dan berikrar dengan janji yang diambil oleh Allah ke atasnya. Selain itu, berserah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya serta memohon perlindungan, yakni daripada Allah, dari segala kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu kepada dirinya, dan di dalamnya juga terdapat sandaran kesenangan kepada penciptanya dan juga sandaran dosa kepada diri pelakunya serta keinginannya untuk memohon ampun dan pengiktirafan akan dosa yang telah dilakukannya, bahawa tiada yang mampu mengampunkan dosa tersebut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis ini juga Nabi SAW menyatakan akan kelebihan bagi sesiapa yang beramal dengan Sayyid al-Istighfar, yakni sabda baginda SAW lagi di dalam hadis yang sama, yang bermaksud bahawa barang siapa yang mengucapkannya, yakni Sayyid al-Istighfar di waktu siang hari dengan yakin dengannya serta yakin dengannya, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum waktu petang, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Jadi diharapkan kita semua dapat menjadikan Sayyidul Istighfar sebagai salah satu amalan yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita, dan terus istiqamah di samping menjalankan amalan-amalan sunat yang lain setiap hari. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi nama saya Aidit. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah cerita yang bertajuk Imam Ahmad bin Hanbal dan juga seorang pembuat roti. Kisahnya bermula apabila Imam Ahmad bin Hanbal ni ingin bermusafir ke Iraq. Jadi apabila beliau tiba di Iraq, iaitu pada waktu malam, selepas menunaikan fardu Isyak, dan beliau ingin berehat di masjid, namun penjaga masjid tidak membenarkan beliau untuk berehat di masjid dan menghalau baginda untuk keluar daripada masjid. Apabila keluar daripada masjid, baginda terserempak dengan seorang penjual roti, dan penjual roti tersebut menegur Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu apabila mendengar kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak dapat untuk berehat di masjid, dan
penjual roti itu menjemput beliau untuk tidur di rumahnya. Setibanya Imam Ahmad bin Hanbal di rumah penjual roti tersebut, penjual roti melayan Imam Hanbal seperti tetamunya. Kemudian penjual roti tersebut menyambung kerja beliau sebagai untuk membuat roti, dan diperhatikan oleh Imam Hanbal bahawa penjual roti tersebut sudah tidak berhenti melafazkan istighfar. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ni bertanya kepada penjual roti tersebut, sejak bilakah penjual roti tersebut mengamalkan istighfar tersebut dan apakah yang didapat selepas beristighfar. Penjual roti tersebut menjawab bahawa semua hajat yang dikehendaki oleh penjual roti tersebut tidak dimabulkan kecuali satu sahaja, iaitu ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan sedemikian, Imam Ahmad bin Hanbal terkejut bahawa semuanya telah dirancang oleh Allah, bahawa dia dihalau daripada masjid untuk berjumpa dengan penjual roti tersebut. Jadi kesimpulannya, apa yang saya nak cakapkan bahawa kebaikan beristighfar ni kita akan dapat bermacam cara, kita akan dapat bermacam perkara seperti dimakbulkan doa dan akan dapat menyelesaikan masalah dan juga rezeki dari arah tanpa didugai. Sekian, terima kasih.